وسلموا تسليما. Allahumma shalli wa sallim. Hadirin rahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan ketika mana gerhana ini, sepanjang berlaku gerhana ini, perbanyakkanlah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyakkanlah bertahmid, Alhamdulillah, 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 serta bersedekah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahil qa'il wa sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang hadirin yang rahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi akan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya gerhana bulan yang berlaku pada malam ini merupakan salah satu daripada kejadian alam yang memperlihatkan kebijaksanaan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetuk pintu hati kita agar sentiasa bersyukur dan mengingati Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Peredaran bulan dan matahari teratur setiap hari tanpa pernah tercepat ataupun terlambat, merupakan antara tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Ibrahim ayat yang ke-33, yang bermaksud, dan Ia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, semua kejadian ini adalah mengikut kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, serta mempunyai hikmah dan tujuan tersendiri. Antaranya bagi membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah dan pada malam hari pula dapat berehat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Pergerakan matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga dapat digunakan oleh manusia untuk dijadikan takwim tahunan, iaitu berdasarkan
pergerakan matahari bagi takwim Masihi dan peredaran bulan bagi takwim Hijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang kelima yang bermaksud, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, yakni terang benderang, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah randah pada tiap-tiap peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mau mengetahui, yakni hikmah sesuatu yang dijadikannya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, namun begitu pada hari ini ada dalam kalangan masyarakat yang masih cenderung untuk berkumpul dan bersukaria menyambut peristiwa gerhana ini tanpa memikir dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka peristiwa ini merupakan satu keajaiban alam yang perlu disebut, yang perlu disambut. Sedangkan kita perlu sedar bahawa gerhana bulan ini bukannya suatu peristiwa yang disambut untuk berseronok dan bersukaria. Sebaliknya, kita sebagai umat Islam dianjurkan supaya bersegera untuk melakukan amalan-amalan soleh apabila gerhana ini berlaku. Antara amalan yang dianjurkan ialah seperti solat gerhana, berdoa, berzikir, bertakbir, beristighfar, bersedekah dan sebagainya. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan kerana mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyakkanlah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang yang beriman, kita hendaklah sentiasa berfikir tentang kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenali akan sifat-sifat keagungannya. Hal ini dikatakan demikian kerana gerhana bulan ini bukan sekadar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan tanda peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar sentiasa mengambil pengajaran, menginsafi diri dan muhasabah setiap kejadian alam yang berlaku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat yang ke-18, tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan bumi tunduk sujud kepada Allah, dan di antaranya termasuklah matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung ganang dan pokok-pokok kayu dan binatang-binatang serta sebahagian besar daripada manusia, dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kekufurannya dan maksiatnya. Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkannya. Oleh itu, sebagai hamba Allah, kita perlu merenung diri sendiri sejauh manakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menilai sebanyak manakah ibadah yang telah kita lakukan sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh manakah persiapan dan bekalan yang telah kita persiapkan dalam mengharungi perjalanan di alam akhirat kelak. Perkara-perkara inilah yang perlu menjadi tanda tanya kepada diri kita agar kita sentiasa istiqamah dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak leka terhadap kehidupan dunia yang sementara ini. Ingatlah, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjemput kita sedang kita belum lagi membuat persiapan dan persediaan yang sebaik-baiknya dalam menghadapi hari pengakhiran tersebut. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada malam ini, mimbar mengharapkan agar kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan, kesedaran dan menguatkan lagi keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita memperbaiki diri dan mempertingkatkan amal soleh kita, di samping memperbanyak bertaubat serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kesilapan yang telah kita lakukan. Semoga gerhana yang berlaku ini tidak akan mendatangkan kesan yang buruk kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, tumbuh-tumbuhan alam sekitar dan kehidupan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nahl ayat yang ke-12, wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amri inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun, yang bermaksud dan dia memudahkan bagi kamu malam dan siang dan matahari serta bulan dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mahu memahaminya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat 'ainun bi nazar wa udhunun bi khabar. Ibadallah, ittaqullah fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Firman Allah dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin yang rahmati Allah, semua peristiwa dan kejadian yang berlaku di alam dunia ini mempunyai rahsia, hikmah dan iktibar, sama ada yang jelas maupun yang tersembunyi. Ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, yang bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi serta pada pertukaran malam
malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Oleh itu marilah kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam peristiwa gerhana ini dengan menyempurnakan tuntutan Islam dan iman serta menghayati ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah segala kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abd al-Haris li syariati As-Sultan Ibrahim ibn Marhum As-Sultan Iskandar, sultan yang tuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor dan Ta'zim, kepada Raja Zahir Sofiah binti Marhum Sultan Idris Shah Maisuri Johor, kepada Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustama Paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahzulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma asrif anna wa an sultanina wa an permaisuri Johor wa anil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qahd wal bala wal harb wal i'tida. Allahumma dfa' anna al waba wal fitan wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa buldanil muslimin 'amma, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma dakhilna وذرياتنا وأصولنا واغفر عنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل. Wahai hamba Allah sekalian, Inna Allah ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu semua, bil adli, berlaku adil, wal ihsan, dan ihsan, wa ita'idil qurba, dan mendekati orang-orang yang hampir dengan kamu, memberikan bantuan kepada orang-orang yang hampir kepada kamu, wa yanha 'anil fahsya, dan Allah melarang kamu daripada melakukan perbuatan yang keji, wal munkar, dan kemungkaran, wal baghi, dan pemberontakan. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.